Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya, Anita Lasali dan ini berita AADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini, AADK Petronas meterai MOU program tekad, AADK MCPF kukuh kerjasama cegah dadah, 3 kertas pertimbangan diluluskan Kerajaan Negeri Sembilan. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK bersama Petroleum Nasional Berhad, Petronas memeterai Memorandum Persefahaman MOU bagi pelaksanaan program tempat kerja bebas dadah tekad pada Jumaat. Usaha itu sebagai kesinambungan usaha sama antara kedua-dua pihak sejak 2022 melalui kolaborasi keselamatan kumpulan dan kumpulan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar dalam mengendalikan program berbentuk kempen kesedaran serta latihan berteraskan tekad. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, program pencegahan dadah di tempat kerja adalah selaras dengan International Standard on Drug Use Prevention adalah yang melibatkan 7 langkah utama antaranya komitmen pengurusan atasan, polisi dan kawalan kuasa pencegahan dadah. Tuan-tuan dan perempuan hadirin sekalian, isu dan masalah penyalahgunaan dadah di tempat kerja perlu menjadi agenda utama majikan kerana masalah ini antara penentu yang boleh mempengaruhi tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Penyalahgunaan dadah termasuk alkohol di tempat kerja bukan sahaja boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, kerosakan harta benda dan menjejaskan imej dan reputasi organisasi, malahan mengancam keselamatan pelanggan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis menandatangani perjanjian MOU tekad di Kuala Lumpur pada Jumaat. Dalam pada itu, Tuan Sutekno menzahirkan keyakinan terhadap syarikat gergasi negara itu dapat memperkukuhkan lagi kedudukan dan pencapaian menerusi pelaksanaan program tekad kerana ia berupaya mewujudkan persekitaran yang sihat, selamat dan sejahtera. Mula selanjut, beliau menambah sepanjang 2022, Petronas telah mengadakan kerjasama secara bersiri dengan AADK dalam penganjuran tekad. Program berbentuk Awareness Talk, Training of Trainers TOT dilaksanakan menyasarkan kumpulan pengurusan tertinggi dan kaki tangan Petronas. Yang turut hadir Ketua Pegawai Operasi Petronas Adnan Zainal Abidin, Naib Presiden Kumpulan Kesihatan Keselamatan dan Alam Sekitar HSE Yong Sai Chung, Ketua Keselamatan Kumpulan Petronas Datuk Seri Zulkifli Abdullah dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin. Memperkemaskan kerjasama penguatkuasaan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF dengan semua pihak penguatkuasaan termasuk Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dibangkitkan dalam mesyuarat agung tahunan MCPF yang ke-29 pada Sabtu. Mesyuarat yang dipengerusikan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail itu berlangsung di Dewan Sultan Haji Ahmad Shah, Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM Ceras, Kuala Lumpur. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin yang juga pengerusi MCPF turut mengangkat isu-isu jenayah lain yang berlaku di negara ini termasuk isu permasalahan dadah dan substan. Mesyuarat tersebut disertai Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM merangkap Timbalan Pengerusi MCPF, mewakili Ketua Polis Negara Komisioner Polis Datuk Aidi Ismail bersama Barisan Ahli Esko MCPF terdiri daripada Bendahari MCPF Tan Sri Datuk Eddie Chen Lok Loy, Naib Pengerusi MCPF Datuk Seri Johnny Ching Yugi, Naib Pengerusi Kanan MCPF Datuk Seri Ayub Yaakob dan Naib Pengerusi MCPF Dr. Isdawati Ismail. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin turut menyertai mesyuarat itu bagi mewakili AADK. 3 kertas pertimbangan diluluskan menerusi mesyuarat tindakan membantras dadah MTMD bilangan 1 Negeri Sembilan di bilik Datuk Kelana Petra Majlis Bandaraya Seremban pada Selasa lalu. Kelulusan tersebut melibatkan Hala 7 dan Pelan Tindakan Dadah Terkawal Negeri Sembilan,
program remaja Universiti Sihat dan Karnival Kesihatan untuk Rakyat sempena Hari Hepatitis C dan AIDS sedunia dan pelan tindakan penghijauan kawasan berisiko tinggi KBT daerah. Menteri Besar Negeri Sembilan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun yang mempengerusikan mesyuarat berkenaan telah bersetuju dengan 2 kertas pertimbangan yang diusulkan bagi memastikan Negeri Sembilan bebas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Datuk Seri Aminuddin berkata, konsep perkhidmatan door-to-door perlu diperluas kerana ia memberi impak positif secara langsung kepada klien-klien yang memerlukan. Beliau turut menyarankan agar setiap jabatan dan agensi dapat menyantuni pelanggan masing-masing secara berkala sehingga ke peringkat akar umbi agar rakyat Negeri Sembilan merasai perkhidmatan yang disampaikan. Hadir menyertai mesyuarat itu ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan Negeri Sembilan Yang Berhormat Datuk Muhammad Naha Muhammad Siddiq, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin dan Pengarah AADK Negeri Sembilan Dr. Hadijah Baba. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, pemimpin komuniti main peranan utama bendung masalah dadah. Bos, ni dokumen ni. Tak suruh. Asal nampak macam serabut Mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bos. Apa dah balik? Dah kerti kemar rumah lah. Alih maskal tu. Cik Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Ha? Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Bertemu kembali kawasan berisiko tinggi KBT Ampangan melibatkan populasi penduduk seramai 145,972 orang. Terdapat 2 kawasan terlibat iaitu Parlimen Seremban dan Rasah serta 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Sikamat, Paroi, Ampangan dan Lenggeng. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Muhammad Sadi Muhammad Amin meneruskan sesi tinjauan ke KBT Ampangan dan hadir dalam program santuni bersama komuniti di Restoran Nasi Ayam Hainan Syafiq Lee, Senawang Negeri Sembilan pada Selasa. Selain itu, Datuk Dr. Muhammad Sadi sempat beramah mesra bersama komuniti setempat termasuk Ahli Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Daerah Seremban, Skuad Anti Dadah Daerah Seremban, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Sembilan dan Jawatankuasa Pemulihan Dadah JKPD Daerah Seremban. Pada masa sama, Datuk Dr. Muhammad Sadir saling bertukar pendapat bersama pemimpin komuniti yang hadir bagi membanteras penyalahgunaan dadah di kawasan tersebut. Turut hadir ialah Pengarah Pencegahan AADK Tuan Zainuddin Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kesedaran Awam AADK Yang Mulia Tengku Haniza Tengku Awang dan Pengarah AADK Negeri Sembilan Dr. Hadijah Baba. Sukarelawan Skuad Antidadah Daerah Seberang Perak Utara dengan kerjasama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Seberang Perak Utara menganjurkan kejohanan tertutup bola sepak Piala Skuad Antidadah Peringkat Negeri Pulau Pinang bertempat di Stadium Kompleks Sukan Bertam di sini pada Ahad. Sebanyak 4 pasukan menyertai kejohanan tersebut iaitu Skuad Antidadah Daerah Seberang Perak Utara, Skuad Antidadah Daerah Timur Laut, Skuad Antidadah Daerah Barat Daya dan Skuad Antidadah Daerah Seberang Perai Tengah. Menurut Pengarah AADK Negeri Pulau Pinang, El Mariah Chung, program itu dilaksanakan bertujuan melahirkan belia aktif dan mempunyai pengetahuan tentang bahaya dadah. Selain itu, menurut beliau, peranan ahli skuad anti-dadah juga amat penting dalam membantu pihak AADK menyalurkan maklumat kepada masyarakat dan mempromosi gaya hidup sihat melalui sukan. Kejohanan kali ini menurutnya dimenangi oleh juara bertahan skuad anti-dadah daerah Barat Daya, naib johan skuad anti-dadah daerah Seberang Perai Utara dan tempat ketiga dinobatkan kepada skuad anti-dadah daerah Seberang Perai Tengah. Penyampaian hadiah kepada pemenang telah disempurnakan oleh pengurusi skuad anti-dadah Negeri Pulau Pinang, Khalid Zakaria. Agensi Antidadah Kebangsaan giat memperkasakan sistem pengurusan anti rasuah
Entry Primary Management System ini bagi membolehkan agensi mencegah, mengesan, mengawal dan bertindak terhadap risiko rasuah salah guna dan penyelewengan dalam pelaksanaan tabik urus organisasi. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mengambil inisiatif bagi memastikan objektif ABMS dapat dicapai dengan jayanya melalui sistem sedia ada. Sesi pengauditan ABMS ini telah bermula 3 hari dari 14 Mac 2023 yang diketuai oleh Auditor Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan NIOSH Farah Idayu Jaafar. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin berkata, melalui draft audit report dapat kita sama-sama review, memahami dan berbincang tentang dapatan agar kita boleh menyediakan action plan bagaimana kita ingin menyediakan kesemua keperluan requirements bagi membolehkan kita mendapatkan pensijilan ABMS ini. Menurutnya lagi, pihak urus setia perlu segera mengadakan mesyuarat jawatankuasa ABMS bagi kita memperhalusi setiap pembetulan correction dan penambahbaikan improvement yang kita akan lakukan berserta time frame ke atas setiap findings tanpa gagal. Turut hadir Pengarah Integriti AADK Zulfikri Abdul Manaf, Pengarah Khidmat Pengurusan Ahmad Musadat Sulaiman, Pengarah Bahagian Pencegahan Zainuddin Abdullah, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Azmi Mustafa dan Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan Siti Mariam Mursidan. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Kamal bin Zakaria, nolong pegawai Antidadah S32. Saya mula berkhidmat bersama AADK pada tahun 2006 dan tahun ini genap 17 tahun perkhidmatan saya. Saya kini bertugas di AADK daerah Kampar sebagai Ketua AADK daerah sejak 7 Februari 2023. Pernah bekerja di 6 buah daerah dan daerah Kampar merupakan daerah ketujuh sepanjang perkhidmatan saya. Saya mempunyai pengalaman sebagai pegawai penyiasat AADK sejak 15 tahun. Saya juga pernah menerima APC pada tahun 2012. Nasihat saya kepada masyarakat ialah kita semua harus berganding bahu dalam mementeras dadah. Harus bersama-sama menyebarkan kempen agar kesedaran tentang dadah dapat dipupuk dalam diri rakyat Malaysia. Lebih baik cegah dadah terkawal 2025. Segmen Personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, ada 8 orang lagi yang berada di dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, laporkan kepada AADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.